fi adabi tak betul tu, saya mula tak betul baca. Faslun fi adabi ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Ini suatu fasal pada menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari hingga gelincir matahari. Daripada terbit matahari, ini bukan daripada sembahyang subuh ni, sembahyang subuh dah lah. Dah lepas sembahyang subuh, dah wirid, dah baca ayat 10, tahu ke ayat 10? Ya Allah, itu dah baca ke belum ayat 10? Tengok muka surat 52 tu, ada dah ayat 10? Ya. Muka surat 52. Ada dah ayat 10? Apa banyak nyingkat-nyingkat muka surat yang itu juga? Ya. Dah habis ayat 10 tu, ketika itu terbitlah matahari. Ya, bila terbit matahari itu masuk waktu inilah, ini waktu lepas terbit matahari dah ni sekarang ni. Ya. Apa nak buat bila terbit matahari itu? Ini dia. Kita nak baca ni. Apa benda yang patut kita buat supaya dia jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian daripada terbit matahari hingga gelincir matahari sampai bila? Sampai zuhur sekarang. Apa nak buat antara sekarang ni sehingga zuhur? Nanti ya. Maka apabila terbit matahari sekira-kira segalah tu tahu apa arti segalah? Ambil tombak, pacak atas tanah, kita tengok ke atas. Selari dengan tombak tu. Kalau matahari itu maknanya segalah matahari itu. Baru boleh sembahyang. Sembahyang isyraq namanya ya. Bila dah terbit matahari. Kalau masa terbit matahari itu tak boleh sembahyang lagi. Itu waktu apa? Waktu tahrim namanya, waktu yang haram sembahyang. Ya, sembahyang sunat yang haram ni. Sembahyang qada tak apa. Yang haram sembahyang sunat yang tidak ada sebab. Sunat mutlak. Ya, ataupun sembahyangnya seperti sembahyang sunat ihram tak boleh. Sunat musafir tak boleh. Kalau dia sembahyang dulu baru dilakukan benda yang dia nak buat tu, yang itu tak boleh. Haram lagi, tidak sah. Tapi kalau kita buat dulu lepas sembahyang, itu tak apa. Contohnya kita ambil uduk. Ya, waktu ini ambil uduk. Udah ambil uduk, kita nak sembahyang sunat uduk, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh ya. Buat dulu baru sembahyang, boleh. Sembahyang dulu baru buat, tak boleh. Kita sembahyang sunat musafir, lepas tu baru pergi musafir, boleh ke tak boleh? Ya, tak faham ke dalam ini? Tak boleh. Kita sembahyang nak pergi umrah umpamanya, kita sembahyang sunat apa? Sunat ihram. Sembahyang dulu sunat ihram. Udah sembahyang kita niat ihram, boleh tak boleh? Tak boleh. Begitu juga apa lagi? Kalau tahiyatul masjid boleh tak? Kita masuk masjid, udah sembahyang dulu baru kita niat apa? Tahiyatul masjid, boleh tak? Boleh. Buat dulu, dah masuk dalam masjid tu dulu baru sembahyang. Baru sembahyang tahiyatul masjid, boleh tak? Boleh ya. Yang tak boleh ni sembahyang dulu baru buat. Kalau buat dulu baru sembahyang, tak apa. Qada kecuali anytime boleh nak sembahyang qada ya. Dia faham ke tak ni? Ini yang tak boleh itu sunat mutlak, itu tak boleh. Termasuk sunat sunat tasbih, tak boleh. Kerana sunat tasbih itu semata-mata kerana nak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak boleh. Ya. Maka apabila terbit matahari kira-kira segalah itu time ya. Hendakkan sedang tengok jam lah. Terbit matahari pukul berapa? Waktu syuruk tu pukul berapa? Mana ke dia jadual? Waktu syuruk pukul berapa? 7:29. Baru terbit matahari. Itu namanya syuruk ya. Terbit matahari pukul 7:29. 6:29 ke 7:29? 7:29. Tambah lagi 26 minit. Tambah lagi 26 minit. 7:29 tambah 26 minit berapa? 7:55. Ketika itu baru boleh start sembahyang sunat. Ya. Faham cakap sana?
Dia terbit matahari itu pukul 7.29, tambah lagi 26 minit, jadi 7.55. Bolehlah sembahyang sunat isyraq namanya. Isyraq, alif sin ra alif qaf. Sunat isyraq. Artinya sunat terbit matahari. Sembahyang tak apa. Hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat. Dinamai akan dia sembahyang sunat isyraq. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini galakannya, dalil yang kita sunat sembahyang sunat isyraq. Man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha ila tulu'i syamsi thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Tammah 3 kali ya. Tammah itu 3 kali. Artinya sempurna ya. Artinya barang siapa sembahyang subuh, boleh sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu naklah berjemaah, jangan seorang-seorang ya. Barang siapa sembahyang subuh berjemaah, di mana jemaahnya? Sama ada di surau, di masjid, di markas, mana-mana lah asalkan berjemaah ya. Kemudian maka duduk ia mengucap zikir. Lepas sembahyang tu zikir. Dah habis tadi, ayat 10 tu dah habis, doa dah habis, tahlil dah habis, zikir ya. Kemudian maka datang kepada terbit matahari. Lepas tu terbit matahari pun terbit ya. Kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat, dah cukup segala matahari terbit tu, dia sembahyang 2 rakaat. Nama sembahyang tu sunat apa? Sunat isyraq. Sunat isyraq ya. Nescaya adalah dianugerahi pahalanya, baginya seperti pahala haji dan umrah dengan sempurnanya. Dapat pahala haji dan umrah. Pahala haji mendapat, pahala umrah mendapat. Dengan sempurna apa tu? Dengan sempurna lagi. Dengan sempurna arti apa? 3 kali haji dan 3 kali umrah. Dapat pahala. Ndak ke tanda. Atas. Udah buat ke belum? Kalau belum buat, esok buat. Kejap ni tak boleh sunat isyraq lah. Dah habis waktunya. Duha boleh lagi. Siapa belum sembahyang duha, sembahyang lepas ni. Saya balik kan sembahyang duha. Dia waktunya sampai gelincir matahari, sampai masuk zuhur. Saya balik kan bukan pukul 12. Jadi balik. Boleh nak ambil wuduk lepas tu? Boleh. 5 minit, 10 minit, 12.30. Boleh tak sembahyang duha? Boleh. Sampai bila sembahyang duha? Sampai masuk waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur, tak ada duha dah. Tapi isyraq tak boleh. Isyraq tu adalah permulaan duha. Dia pukul 7.50, pukul 8 lah senang ya. Pukul 8 tu waktu isyraq tu. Sampai 8.10 boleh lagi. Kalau dah pukul 9 tak ada lagi waktu isyraq. Pukul 9 tak ada dah. Waktu isyraq adalah permulaan duha. Siapa sembahyang sunat isyraq, dia dapat pahala haji dan dapat pahala umrah 3 kali. Tammatan kata Nabi. Sempurna. Sedangkan pahala haji itu apa? Pahala haji al-hajjul mabrur kata Nabi, laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang diterima Allah Ta'ala, tidak ada balasan bagi mereka melainkan syurga. Itu balasan kalau dapat haji tu ya. Ini dapat pahala haji. Bukan makna dia dah naik haji dah. Kalau dia belum naik haji, kira belum dah, masih lagi dia wajib mengerjakan haji. Tapi dapat pahala haji. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Tak ke tanda. Every day. Macam mengerjakan haji dan mengerjakan umrah. Tiap-tiap hari.
Kalau dia sembahyang sunat isyraq. Bukan lama benar pun. 2 rakaat aja. Berapa minit? Berapa minit? Habis-habis 5 minit. Itu teratur benar lah. Tapi saya yakin dia ni 2 minit selesai lah. Assalamualaikum ya. Dapat pahala seolah-olah naik haji, seolah-olah pergi umrah. Naik haji berapa ringgit? Berapa duit tambah naik haji? RM10,000. Paling umrah berapa? Kalau nak pergi umrah berapa? Paling kurang RM6,000. Nampak tu, dapat pahala RM16,000 sehari. RM16,000 sehari. Begitulah hebatnya kalau kita mau beribadat. Yang jadi payahnya apa? Penyegan, pemalas. Bukan saya kata perempuan tuan pemalas dah. Tempat lain sini dah. Itu dah ya. Tak tamah sempurna ni. Artinya barang siapa sembahyang subuh serta berjemaah kemudian maka duduk ia mengucap zikir. Mengucap zikrullah, zikirlah apa-apa asal sebut nama Allah hingga datang kepadanya terbit matahari, kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat, nescaya adalah dianugerahi pahalanya bagi seperti pahala haji dan umrah dengan sempurnanya. Okey, ada masalah tentang sembahyang sunat isyraq? Ada masalah? Ya. Sudah apa? Boleh. Sembahyang berjemaah, betul balik. Dah balik tu berzikir. Duduk di rumah berzikirlah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu sampai waktu isyraq, dia pun sembahyang sunat isyraq. Boleh tak? Boleh. Yang tak betulnya apa? Langsung tak berbuat. Itu yang tak betul. Tak ada panjang. Lebih kurang 15 minit. Itulah 15 minit, setengah jam dah. Setengah jam boleh lagi. Tapi kalau dah sampai sejam tak ada dah. Terus duha je lah. Terus duha. Duha pun besar pahalanya. Ini saya nak kata ni, dia isyraq pun buat, duha pun buat. Duha pun besar pahalanya. Allah jamin rezeki mereka yang mengerjakan sunat duha. Artinya dia tak akan apa-apa. Rezekinya sentiasa melimpah ruah kalau dia amalkan sunat duha. Baik lagi? Tak ada dah? Okey. Dan sayugianya jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh serta berjamaah. Sembahyang subuh biar berjemaah, jangan seorang-seorang. Lebih-lebih lagi lelaki. Orang lelaki wajib ke sunat. Sembahyang berjemaah wajib ke sunat? Wajib. Orang perempuan sunat. Tapi elok. Walaupun sunat elok, afdal. Kecuali kalau dia tak ada siapa nak nemankan dia. Rumahnya jauh sana. Lengang pula tu nak menuju ke surau ni. Jangan pula seorang-seorang jalan tengah-tengah gelap ni. Itu haram hukumnya. Kalau orang perempuan, tanya orang perempuan ni dia banyak apa? Banyak fitnahnya. Tapi kalau daripada depan rumah itu nak mari, itu tak apa. Daripada sana mari tak apa. Ini kalau dia jauh dekat gunung tu. Betul dia seorang-seorang jalan tengah-tengah apa ni, pukul 5:30 tu jalan dalam gelap tu. Itu haram hukumnya. Kerana orang perempuan ni mana boleh jalan seorang-seorang. Tapi orang lelaki tak ada apa alasan. Mesti sembahyang berjemaah. Tak boleh tempat lain. Mesti berjemaah, sama ada di masjid atau di surau atau di markas atau di pejabat, di mana-mana lah yang didirikan jemaah. Atau paling koman, paling kudinya di rumah bersama isteri dan anak-anaknya. Tapi kalau isteri sembahyang di dapur, dia sembahyang dalam bilik, anak-anak sembahyang di anjung, itu sembahyang sesat namanya. Jadi kita hari ni cek berapa kali kita sembahyang sesat.
walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Barang siapa sengaja sembahyang di rumahnya seperti mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi, ya. Itu dia. One new email. Maka besar benar pahalanya, serta berjemaah sekurang-kurangnya 2 orang imam dan makmum, dan jikalau dengan isterinya sekalipun, kerana menghasilkan pahala jemaah itu. Dan kemudian daripada sesudah engkau sembahyang 2 rakaat sembahyang isyraq itu, inilah niat sembahyang isyraq tadi, usalli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Usalli itu kata apa? Sahaja aku sembahyang. Sunnatal isyraqi, sembahyang sunat isyraq, raka'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu takbir Allahu akbar. Maka baca olehmu kemudian daripada Fatihah rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Apa kira? Ada orang tak hafal qul ya ayyuhal kafirun? Baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Biar dengar ya, wala antum, jangan wala antum je. La tu panjang. Mad jaiz munfasil, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. Wala antum, jangan antum je. Wala antum, nun mati jumpa dengan ta, ya fa, ya. Biar dengar. Wala antum abiduna ma a'bud, wala na'bidum ma battum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama aku. Itu rakaat yang pertama. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, tarik nafas dulu. Allahu samad, tarik nafas lain. Jangan qul Allahu ahad, Allahu samad, nafas itu aja tak betul. Macam orang kenduri tahlil itu selalunya qul Allahu ahad, Allahu samad. Betul ke tak betul? Tak betul, ngabi berat aja. Dia nak habis satu ayat tu kita berhenti, tarik nafas lain, baru sambung ayat yang kedua. Qul huwallahu ahad, tarik nafas. Allahu samad, kalau berhenti tu ambil nafas lain. Lam yalid wa lam yulad, ini tak apa nafas itu juga, sebab dia menyambung ayat tu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau nak wasal pun boleh. Qul huwallahu ahadunillahu samad, tak apa. Qul huwallahu ahadunillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tak apa, ya. Itu dia. Kalau tidak, dia wasal pun tidak, waqaf pun tidak. Jadi bukanlah batal sembahyangnya, tapi dia baca Quran tak betul, berdosa. Berdosa kerana baca Quran tak betul, bukan kerana baca sembahyang. Sembahyang tak batal, tapi kerana tak betul kaedah baca Quran. Begitu orang wirid banyak begitu, ya qul Allahu ahad, Allahu samad ni. Wasal pun tidak, waqaf pun tidak. Dia kalau waqaf, waqaf. Kalau wasal, wasal. Kemudian dan pada rakaat kedua kemudian daripada Fatihah, qul huwallahu ahad, dan kemudian daripada memberi salam,
udah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ni, tengok sini. Salam tu jangan ngangguk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan ngangguk. Siapa yang nyuruh ngangguk? Ha? Ada ustaz nyuruh ngangguk? Ha? Ada ustaz Syazan ngaji orang nyuruh ngangguk? Ada? Ateng apa ngangguk? Ha? Jangan ngangguk lepas tu ya. Ha. Dia Assalamualaikum warahmatullah. Betul balik ngadap apa pandang depan ya. Assalamualaikum. Sudah cukup kom baru. Ya, sunat tu toleh aja. Bukan suruh ngangguk. Jangan sampai dadek. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai dadek ke tak? Ha, tak boleh. Ya. Ada bangkangan? Ada. Yang menyolang mata tu? Ada bangkangan? Ha, tak ada ya. Ha, lain kali salam tu relax aja. Assalamualaikum warahmatullah. Betul? Toleh balik ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya? Ha, bukannya beria benar assalamualaikum macam nak bertempur, nak berjuang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tak ada, relax. Semayang ni waktu kita nak relax. Ha, ya. Ha, dan setelah memberi salam maka baca olehmu akan doa ini. Apa dia? Alhamdulillahillazi ja'ala al-yawma afiyah wa jaa'a bi syamsi min matla'iha. Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm wadfa' anni syarrah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Apa artinya? Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Alhamdulillahillazi, segala puji baginya. Nya siapa? Bagi Allah ya. Alhamdulillahillazi, baginya. Ja'alal yawma afiyah, yang mendatangkan kepada kami hari yang sejahtera. Yawma afiyah, hari yang sejahtera. Wa ja'a bisyamsi min matlabiha, dan mendatangkan bagi kami matahari yang terbitnya, yang menerbit pada kami ya, yang matahari yang terbitnya dengan terang. Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikanlah aku. Allahumma rzuqni, rezekikanlah aku. Kalau ramai Allahumma rzuqna, rezekikanlah kami. Tapi selalu kita sembahyang seorang ni, bukan ramai ya. Jadi kita doa untuk kita je lah. Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikanlah aku khaira hadzal yaum, kebaikan pada hari ini. Hari ini biar aku dapat kebaikan aja. Ya. Jangan kejahatan. Jangan ada kemalangan, jangan ada belanggar, jangan ada rumah terbakar, jangan ada kereta curi dia orang. Lagi. Jangan bergaduh dengan jiran. Minta baik hari ini. Jangan ada musibah, jangan ada kemalangan. Wadfa' anni syarrah, dan jauhkan dari aku segala kejahatan. Jangan ada kejahatan pada diri aku. Biar yang baik-baik aja kita minta dengan Allah Taala ya. Allahumma nawwir qalbi, apa dia? Ya Allah, terangilah hati aku. Nak hati terang ke nak hati gelap? One more time, nak hati terang ke nak hati gelap? Buat apa hati terang? Sudah diam lah. Buat apa nak terang hati? Dalam tu ndak, hati tu ndak macam cermin ke nak macam kotak pasir? Nak macam cermin. Artinya terang ke gelap? Terang. Buat apa hati terang? Bersih. Supaya senang menerima kebenaran. Itu hati terang ya. Kalau dia tahu benda itu betul, senang menerima kebenaran. Tak ada dia menentang kebenaran. Dia tahu benda itu betul, dia sokong ke dia tentang? Ya Allah, tak ada jawab dia ni. Udah tahu benda itu betul, dia sokong ke dia tentang? Dia sokong. Dah tahu benda itu betul. Orang ajak gotong royong, sokong ke tentang?
Sokong. Orang nak buat pentas mempersembahkan karaoke, K-pop, sokong ke tentang. Itu dia. Biar hari ini, biar hati kita tu terang dengan cahaya kebenaran. Bila ada kebenaran, kita menyokong. Bila ada kebatilan, kalau ada kebatilan, kita menentang. Macam tu kita tak. Biar dia terang hati tu. Bukan terang hati tu sekali dengar dah dapat. Ada juga orang kata itu bukan terang hati tu. Tanda terang hati tu dia mudah menerima kebenaran. Itu tanda hati terang. Kalau dia tahu benda tu betul sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dia terima. Tak ada tolak. Itu saya ngajar ni. Yang saya ajar ni sesuai ke tak sesuai dengan hadis, sesuai ke tak sesuai dengan Quran. Kalau sesuai, wajib terima, wajib sokong. Tapi kalau saya ngajar ni perkara-perkara yang bertentangan dengan Quran dan hadis, macam wajib ditentang. Ini kita minta. Wa dafa'anni syarrah. Jauhilah daripada aku segala-gala yang jahat. Allah menawir qalbi, ya Allah terangkanlah hati aku. Qalbi itu hati aku. Kalau ramai-ramai Allah menawir qulubana, itu kalau ramai, kalau dia jadi imam. Tapi sebenarnya isyarat ni dia seorang ni. Tak payahlah ubah qulubana tu ya. Binuri hidayatika, dengan nur hidayah engkau. Kita minta hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau hidayah tu garanti baik aja. Ilham boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Tapi kalau hidayah mesti baik. Kerana dia datang dari Allah melalui malaikat. Itu hidayah. Ilham boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepadanya perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara ketakwaan. Itu ilham. Boleh ilham baik, boleh ilham jahat. Kalau ilham baik apa? Dia dapat aja idea-idea macam mana nak membuat promosi tentang aktiviti surau. Itu dapat ilham yang baik tu. Dia buat promosi mana ya. Hari-hari ada siaran radio umpamanya. Tentang aktiviti surau. Macam surau Nur Ramadan. Tahu surau Nur Ramadan? Yang baik itu saya cerita mana? Dia punya setiausaha tu namanya Nasir. Kenal kan? Setiausaha Nur Ramadan tu namanya Nasir. Dia tu cukup aktif. Dia tu India masuk Islam. Tahu? Mu'alaf. Tapi cukup aktif. Setiap hari ada je dalam radio aktiviti surau. Mana tempat-tempat yang tak dibagi orang lain tu bawa ke situ. Dulu ada penceramah namanya Tuan Ibrahim Tuan Man. Kenal ke? Adik pernah dengar? Tak pernah dengar ya? Ulama besar tu Tuan Ibrahim Tuan Man. Mula-mula nak buat ceramah di satu masjid, tak dibagi dia jawatankuasa masjid tu. Dia nak bawa tempat dia, tapi sebelum dia buat ada orang lain tawar. Dia nak bawa ke surau Nur Ramadan. Ada orang lain tawarkan, sudahnya dipindahkan kepada surau Taman Perdana, kepada Taman apa ke nama dia? Kebetul aja. Tak jadi buat tempat dia. Tapi ada seorang namanya ulama juga, Ustaz Syahari bin Abdul Rahman. Siapa buka radio Hakim dia tahu lah. Dia selalu mengendalikan rancangan Ibrah namanya, iaitu tafsir Quran, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim. Itu Ibrah dalam radio. Dia dijadualkan membaca khutbah di masjid itu juga. Tak dibagi dia dalam kosen juga. Maka tukar. Dia baca khutbah di surau Nur Ramadan. Surau Nur Ramadan tu ada didirikan jemaat. Dia baca khutbah di situ. Seri Raya tu lah. Taman Seri Raya. Itu dia punya setiausaha tu. Memang itu ilham belakang tu. Setiausaha tu namanya Nasir bin Abdullah. Saya yang baik tu saya ceritalah. Kalau yang jahat tak ada cerita. Nasir bin Abdullah cukup aktif. Pandai pula tu. Menyusun-nyusun strategi, menyusun-nyusun jadual. Surau dia tu banyak. Dulu Tuan Guru Nik Aziz ada singgah itu, tahu. Singgah di surau Nur Ramadan tu. Itu semua ilham tu saya nak cerita. Ni nak cerita ilham ni, bukan nak ceritakan kebaikan dia. Mana yang baik itu ilham.
Ada juga ilham yang jahat. Tapi kalau hidayah dia mesti baik. Karena hidayah itu dari Allah. Adakah Allah nyuruh kita mencuri? Adakah Allah nyuruh kita ngambil ekor? Adakah Allah nyuruh puan-puan ni buka tudung? Tak ada. Kalau hidayah itu mesti baik-baik belaka. Tapi kalau ilham, kadang-kadang ada yang jahat. Macam lagu-lagu yang melalaikan daripada mengingati Allah. Itu dari ilham itu. Ada yang ngajak jahat. Ada tak? Ada tak lagu-lagu yang ngajak buat jahat? Mari kita berjoget lambak. Ada ke tak? Mari kita menari. Ada ke tak? Kalau tidak, ada yang punya. Mari kita jalan bersama. Ada ke pernah dengar lagu itu? Itu ilham itu. Kita mana tahunya mereka seni kata macam tu ya? Itu ada yang jahat, ada yang baik. Tapi kalau hidayah mesti baik. Jadi selamat dapat hidayah ke selamat dapat ilham? Sekali lagi, selamat dapat hidayah ke selamat dapat ilham? Selamat dapat hidayah. Ini kita minta kan? Apa kita minta? Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika. Ya Allah, terangkanlah hatiku dengan nur hidayah Engkau. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Seperti mana Engkau terangkan bumi dengan matahari Engkau selama-lamanya. Bumi ni terang tak? Sekarang ni terang tak? Nampak tak luar tu? Ngapa nampak? Ngapa terang? Kerana ada matahari. Macam itulah kita hendak hati kita ni terang macam bumi ni terang. Nampak kita. Ini jalan bahaya, ini jalan selamat, ini bagus, ini tak bagus. Nampak? Kita hendak apa itu? Birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sembahyang isyraq. Dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, kebaikan dapat saja. Jadi jangan lepas kita sembahyang surah isyraq. Kalau boleh lah sembahyang isyraq. Tapi untuk orang yang bekerja payahlah. Nak sembahyang isyraq ni payah kerana dia ada time frame yang tertentu. Tapi kalau ada kesempatan buatlah. Tapi duha tak ada alasan. Duha tak ada alasan nak tinggal. Pagi ni udah ke belum sembahyang duha? Udah diam je, udah diam. Sekali lagi. Pagi ni udah ke belum sembahyang duha? Alhamdulillah. Jangan miss segala setiap hari ni cari kesempatan untuk sembahyang duha. Jangan miss. Kerana dia ni mendatangkan rezeki Di antara doa sembahyang duha tu apa? Ya Allah, kalau rezeki aku di langit, apa buat? Turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Itu dia minta rezeki yang mana-mana supaya dapat rezeki. Artinya dalam apa keadaan pun kamu bagilah aku rezeki. Kita minta dengan Allah. Apa Allah tak boleh bagi ke? Apa yang kita minta Allah tak boleh bagi ke? Boleh jadi jangan ketinggalan sembahyang sunat duha. Walaupun dia sunat, ada orang bila dengar sunat tu juih je bibirnya lah sunat sekarang aja. Artinya dia tak nak pahala lah. Dia tak nak kebaikan lah. Dia tak nak rezeki lah. Bukan wajib sunat. Kita ngaji beria-ria ni nak amalkan yang wajib dan yang sunat. Betul ya? Nak meninggalkan yang haram dan yang makruh. Baik, setelah itu maka sembahyanglah pula akan sunat istikharah. Ini kalau ada apa? Kalau ada sesuatu hajat, sembahyang sunat istikharah. Kalau ada hajat, dan kita tak tahu hajat tu baik ke tak baik, maka sunat istikharah dulu. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku sama dia yang aku nak buat ni benda baik atau tak baik. Kalau baik akan datang alamat katakan suruh buat. Berat je hati tu nak melakukannya. Kalau tak baik, apa berat je hati tu tak nak buat. Berat je hati tu tak nak buat kalau dia tahu tak baik. Tapi istikharah ni kalau ada dua pilihan, itu selalu orang buat. Ada dua pilihan. Dia dapat dua projek. Jadi ustazah ke, dapat satu jadi ustazah. Lagi satu dapat jadi pegawai kastam. Nak yang mana? Nak ustazah ke nak pegawai kastam? Nak ustazah ke nak pegawai kastam? Nak ustazah ke nak pegawai kastam? Dia sembahyang sunat istikharah namanya.
Dan Allah akan datangkan apa? Akan datangkan rasa hati dia. Kalau dia baik baginya jadi ustazah, dia akan terima jawatan sebagai ustazah. Kalau baik baginya dia pegawai kastam, dia akan terima jawatan sebagai pegawai kastam. Ya. Tengok, Allah yang buat pilihan dengan dia. Tapi sembahyang dulu. Nama sembahyangnya apa? Sunat istikharah. Ya. Ataupun 2 orang minang anaknya. Dia ada anak dara seorang, ada 2 orang minang. Seorang yang minangnya ustaz. Seorang lagi penyanyi pop. Yang mana aku nak terima ni? Ustaz ke penyanyi pop? Ustaz ke penyanyi pop? Ustaz ke penyanyi pop? Payah nak terimanya. Ya. Ustaz bagus juga. Penyanyi pop pun bagus juga. Gaji banyak. Kalau meletup rekodnya, kaya-kaya dia. Jadi mana nak terima? Tak tahu nak milih. Apa buat? Sembahyang sunat. Apa golongan? Istikharah. Lepas tu pilihan itu mesti tepat. Ya, Allah bagi dia memilih yang tepat saja. Ya, jangan ikut rasa hati. Kalau ikut rasa hati, aku pilih ustaz dia tak nak menyanyi pop ni. Ada tak ustaz menentang hukum Allah? Ada ke tak ada? Ada tak ustaz bininya pun tak tudung? Ada. Ada tak ustaz libat dengan riba? Ada. Kemudian penyanyi pop tu semua buruk kan? Ada tak penyanyi pop menjadi pendakwah yang terkenal? Ada pernah dengar nama siapa ke nama? Ali Setan, nama dia apa? Azmil Mustafa ya? Azmil Mustafa. Sekarang ni tahu Ustaz Azmil Mustafa tahu? Dulu pelakon tu. Sekarang ni jadi ustaz pendakwah yang terkenal, ya? Ada tak pernah dengar Abi Abadi? Ada tak? Abi Abadi dulu pelakon tu, bertudung pun dah. Genari jadi penceramah yang terkenal tahu. Selalu orang jemput dia. Ya. Begitulah. Kerana Allah menentukan segala-galanya. Ya. Dulu jadi pelakon, sekarang dia sudah berhijrah jadi ustazah pula. Dan sebagainya, ya. Tengok lagi apa? Nilofa. Ada pernah dengar Nilofa nama? Saya ingat dia komen benar Pak Ustaz ni. Sekarang ni mana rupa Nilofa tu? Mana rupa Nilofa tu? Udah bertudung lengkap. Ya. Lagi apa? Apa lagi? Ada lagi tak? Ada Eliza Helmi ke apa? Ada tak? Eliza Helmi. Bertudung lengkap, berdakwah pula tu. Itu dia. Okey, itu sembahyang apa? Sunat istikharah namanya. Mana kita bilang istikharah ni? Usalli sunnatal istikharata raka'ataini lillahi ta'ala. Saya seperti yang lagi akan datang kaifiatnya. Lafaz niatnya itu tadi. Usalli sunnatal istikharata raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu sunat istikharah. Tapi sunat istikharah ni akan datang bicaranya. Detailnya akan datang, ya. Bukan hari ini. Akan datang, akan diceritakan macam mana nak sembahyang sunat istikharah. Maka jikalau ada bagimu suatu hajat yang tak dapat tiada, bukan tak ada tu, yang tak dapat tiada. Yang mesti, ya. Engkau pergi kepadanya. Kalau ada hajat tak dapat tiada, kita mesti pergi kepada dia. Maka baca olehmu doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kum wajhati fi kulli jihah wa maqsudi fi kulli qasdin wa ghayati fi kulli sa'yin wa malha'i fi kulli shiddatin wa hammin wa wakili fi kulli amirin wa tawallani tawalla mahabbatin wa inayatin fi kulli hal. Itu doanya. Ya Allah, katanya engkaulah yang menentukan segala
segala perbuatan ikut hajat aku. Apa yang aku hajat kamu tahu. Ya. Kamu tahu apa yang aku hajat. Dan ke mana arah yang aku nak tuju. Apa maksud yang aku nak cari. Dan sampai kalau cita-cita aku kata apa yang aku hajat tadi. Ya. Dan begitu juga apa saja yang aku wakilkan. Apa saja perbuatan aku. Kamu tahu segala-galanya. Dan begitu juga apa yang patut aku dipalingkan. Kamu tahu. Ya. Wa tawallani, palingkanlah diri aku ni dari sesuatu yang boleh menyebabkan kerosakan untuk diri aku. Itu kita minta solat hajat ya. Baca doa tu. Kemudian kerjakanlah apa yang kita hajati. Setelah itu maka engkau kerjakan hajatmu itu. Buatlah apa yang kamu hajat ya. Kerjakan hajatmu itu. Yang tak dapat tiada mengeluarkan dikau daripada masyghul. Masyghul tahu artinya? Sibuk, daripada nyebuk hal lain. Dengan zikir. Ya. Yang tiada keluar mengeluarkan dikau dari masyghul dengan zikir. Lepas tu banyaklah berzikir. Dan hendaklah engkau niatkan pada pertengahan pekerjaanmu itu berpaling kepada hak Allah Ta'ala, menuju kepada suruhan Allah Ta'ala. Kita buat benda yang Allah suka daripada pekerjaan itu. Maka jikalau tiada bagimu hajat, kalau tak ada hajat, macam hari biasa tak ada hajat kan, jadi apa buat? Kemudian daripada sembahyang 2 rakaat sunat isyraq tadi tak ada apa hajat, maka hendaklah engkau mengaji Quran. Bacalah Quran. Hari ini sudah baca Quran ke belum? Sudah, alhamdulillah. Baca Quran jangan seorang-seorang tau. Berkumpulan. Pakat 2-3 orang baca sekali. Ini orang lelaki mau pintu juga. Jangan seorang-seorang. Biar berkumpulan, bersama. Kerana Quran ni mesti dibaca dengan betul. Dia tak boleh baca dengan sewenang-wenang, dia tak boleh. Kerana dia ada hukum. Ada hukum tak Quran? Apa hukumnya? Ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab. Dah tak boleh keluar suara dah. Dia bukan macam cakap Melayu. Cakap Melayu tak ada hukum ya. Quran ada hukum, ada iqlab, ada idgham, ada ikhfa, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada qalaqalah dan sebagainya. Ya. Jadi kita baca tu mesti ikut hukumnya. Bukan macam cakap Melayu tak ngapa. Dia tak ada hukum. Ya, ada. Saya hendak ke simpang Pulai. Ada. Ada orang cakap Melayu macam tu. Saya ngajar perempuan tak ada macam tu. Saya hendak ke Taman Muda. Ada. Tak ada. Ya? Tapi Quran mesti baca mengikut tajwidnya. Ya. Rabbana atina fid dunya. Panjang. Rabbana atina. Kenapa panjang? Kenapa panjang? Kerana hukumnya suruh panjang. Mad jaiz munfasil. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya. Jangan dengar walaupun non jumpa dengan ya. Ya, fid dunya hasanah. Tak boleh. Ya. Kalau sambung, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ini hukum dia. Kalau baca Quran, ya. Lain dari Quran tak ada wajib. Cakap Melayu tak wajib, cakap orang putih pun tak ada wajib. Tak ada wajib ikut hukum, tak ada. Cakap macam mana pun. Nak sebut pasir pun boleh, pasyak pun boleh, pasyar pun boleh. Itu cakap Melayu. Tapi Quran tak boleh. Kena ikut hukumnya, kena ikut ejaannya.
Ya takbir pun boleh. Allahu Akbar boleh. Boleh tak? Ada dah orang berkau itu sebenarnya? Ada. Kerana dia azan tu. Sini tak ada ya. Jangan marah pada makan ni. Ustaz datang kemari ngata kumeh gitu ya. Ada tak punya tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak? Ek pun benar. Padahal dia ek ke ak? Alif kam di atas, ak mana datang ek tu? Dan sebagainya. Cakap Melayu tak apa. Lain dari Quran tak apa. Selawat pun tak apa. Sallallahu ala Muhammad. Sebenarnya kalau ikut ejaan panjang ke pendek matnya tu. Patutnya pendek, tapi orang selawat ada ke bunyi tu? Ada ke? Sallallahu ala Muhammad. Ada? Mana ada di panjang Sallallahu ala Muhammad. Baru sedap. Sallallahu alaihi wasallam. Lam tu panjang apa pendek? Pendek, tapi orang selawat panjangnya dah. Tak ngapa. Selawat tak ngapa. Tak ada berdosa pun. Ada dalam kitab, tak ada berdosa. Boleh. Dia ikut lagunya. Quran tak boleh. Jangan kerana lagu dia mengubah cara bacaan, tak boleh. Selawat tak ngapa. Marhaban tak ngapa. Berzanji tak ngapa. Tapi Quran mesti ikut hukumnya. Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Jadi kalau ada masa banyak baca Quran, hendaklah engkau baca Quran. Bacalah oleh mana kedai. Kalau ada bagi mana lagi akan datang kaifiatnya. Kalau ada bagi muhajat udah hajat. Kemudian yang tidak masyghul dengan zikir, dan hendaklah engkau niatkan pada pertengahan pekerjaanmu itu berpaling kepada hak Allah Ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala pada pekerjaannya itu. Jadi kalau tiada bagi muhajat kemudian daripada sembahyang 2 rakaat itu, maka hendaklah engkau mengaji Al-Quran. Bukan membaca mengaji. Apa kata mengaji? Apa beza antara mengaji dengan membaca? Kalau membaca, ambil Quran tu baca lah. Kalau seorang baca, kira betul aja lah. Kalau seorang baca Quran, kira betul aja lah.